Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita untuk PDPR Bahasa Melayu tahun 3. Apa khabar anda murid cikgu semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Baiklah, hari ini kita akan teruskan dengan tema 5 iaitu kebudayaan, kesenian dan estetika. Unit 14, kenali kesenian kita. Dan tajuk kita pada hari ini ialah baju kurung untuk Nabila. Kaedah yang akan cikgu perkenalkan pada hari ini ialah membaca bersama Cikgu Sherry. Baiklah, cikgu berharap semua murid berada dalam keadaan yang bersedia. Jadi, mari kita lihat standard kandungannya iaitu 2.3 membaca dan mengapresiasikan karya sastra dan bukan sastra. Manakala standard pembelajaran pula ialah 2.3.2 iaitu membaca dan mempersembahkan karya bukan sastra dan karya sastra dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Satu Roman iaitu label. Pada hari ini kamu akan belajar membaca label. Seterusnya ialah objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat membaca dengan jelas sekurang-kurangnya 3 daripada 5 label yang dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Mari kita lihat kriteria kejayaan pula. Seseorang murid itu akan dianggap berjaya apabila dapat menyenaraikan label berdasarkan teks yang disediakan nanti. Baiklah, mari kita lihat aktiviti 1. Pada laman ini, kamu dapat lihat beberapa contoh baju kurung pahang yang dipakai oleh seseorang perempuan ataupun wanita. Okey, baiklah. Pelbagai jenis warna dan corak, namun baju kurung pahang mempunyai pattern yang sama. Okey, kalau kamu lihat ada yang berwarna hijau, ungu dan sebagainya. Baiklah, kita akan terus kepada buku teks di mana cikgu akan membaca terlebih dahulu tentang baju kurung untuk Nabila. Jadi cikgu berharap kamu dapat membaca bersama-sama cikgu. Okey? Baju kurung untuk Nabila. Ibu Nabila baru pulang dari Kuantan, Pahang. Ibunya telah membelikan sepasang baju kurung pahang berwarna biru untuk Nabila. Nabila membelek-belek label pada baju kurung tersebut. Nabila mencari maklumat tentang maksud simbol pada label tersebut. Okey, baiklah. Gambar yang di sini bukan berwarna biru. Namun, kamu boleh bayangkan baju tersebut berwarna biru. Tetapi, patternnya masih pattern yang sama iaitu baju kurung pahang. Baiklah, mari kita lihat aktiviti 2. Jom kenali label. Kalau kamu lihat dalam buku teks, terdapat beberapa jenis label yang dinyatakan dalam buku tersebut. Ini adalah label yang pertama iaitu suhu. Suhu. Mari kita lihat penerangannya. Angka 40 darjah Celsius yang dalam gambar tu 40 darjah Celsius menunjukkan suhu air yang disarankan. Suhu air yang disarankan mestilah 40 darjah Celsius. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Jika terdapat gambar tangan, pakaian tersebut hanya boleh dicuci dengan tangan. Jadi kalau dalam gambar simbol ini ada gambar tangan, maka pakaian itu kena cuci dengan tangan dan airnya mestilah suhu setakat 40 darjah Celsius sahaja. Mari kita lihat label yang seterusnya.
simbol yang ada dalam gambar ini ialah pengeringan. Pengeringan. Tanda silang pada simbol ini pula, ada nampak macam silang pangkah kat situ kan? Okey, bermaksud pakaian tersebut tidak boleh dikeringkan dengan mesin. Kan ini simbol pengeringan. Jadi kamu tak boleh guna mesin untuk keringkan baju tersebut. Nanti dia akan rosak. Baiklah. Ini adalah simbol untuk label peluntur. Tanda silang pada simbol segitiga ini bermaksud jangan campurkan peluntur pada cucian. Okey. Peluntur ini digunakan untuk menanggalkan kesan-kesan kotoran yang degil. Tetapi jika di baju awak ada label ini dan simbol ini, maka jangan sesekali guna peluntur bagi mengelakkan baju rosak. Baiklah, kita lihat label seterusnya, iaitu simbol seterika. Simbol seterika. Simbol seterika dengan satu titik. Nampak titik tak di situ macam mata tu, bermakna pakaian mesti diseterika dengan suhu yang rendah. Apabila kamu nak seterika pakaian tersebut, jika kamu lihat ada label ini, simbol ini ada satu titik, jangan guna suhu yang tinggi untuk seterika. Guna suhu yang rendah. Okey, baiklah. Ini adalah simbol untuk pemerahan. Pemerahan. Okey. Tanda silang pada simbol ini bermaksud pakaian tersebut tidak boleh diperah. Kamu tahu perah? Kalau kita basuh-basuh baju, kemudian kita guna tangan, kita perah baju tersebut untuk buang air yang terdapat pada baju. Tetapi kalau kamu lihat ada simbol ini, maka jangan perah. Jangan perah bagi mengelakkan baju kamu rosak. Baiklah, itu adalah penerangan cikgu tentang label yang terdapat dalam buku teks. Jadi sekarang tugasan kamu yang pertama ialah kamu dikendaki merakamkan bacaan label yang terdapat dalam buku teks. Kemudian hantar kepada cikgu di channel Telegram mengikut tarikh. Label macam mana nak baca? Okey, kalau kamu lihat, okey, ini ada 5 label di sini. 1, ni, 2, 3, 4, 5. Kamu boleh pilih 3 ataupun nak baca sampai 5 pun boleh. Setiap keterangan yang ada di label-label ini, keterangan yang ada dari label-label ini juga terdapat dalam buku teks. Okey, kamu rakamkan dan rakamkan suara bacaan kamu dengan intonasi yang betul, yang sesuai, dan hantar kepada cikgu. Baiklah, ini tugasan kedua. Tugasan kedua ialah menyiapkan latihan dalam buku aktiviti jilid 2 pada muka surat 9. Okey, cikgu nak menyenangkan kamu, cikgu telah sediakan panduan untuk kamu nyatakan dalam latihan ini. Okey, kamu boleh salin semula dan isi tempat kosong mengikut maklumat yang telah terdapat ataupun maklumat yang telah terdapat di label makanan ini. Makanan yang dinyatakan ini ialah makanan sejenis kuih, iaitu pulut panggang. Dia ada ramuan, ada cara memasak, ada alamat, ada berat, ada kuantiti, ada harga. Okey, jadi cikgu telah memudahkan kamu. Jadi kamu boleh menyalin semula dan isi tempat kosong. Ambil maklumat di label makanan berkenaan. Setelah siap, bolehlah hantar ke channel tugasan mengikut tarikh. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih.